السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tentukah? Betul. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bitakbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Rawi Imam Ahmad. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah bertakbir membaca a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Rawi Imam Ahmad dan lain-lainnya. Dan dalam hadis lain sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir, baginda membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada hasu syaitan yang direjam. Ini ditegaskan di dalam Al-Quran, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau lebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Di antara perkara sunat dalam sembahyang ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim tiap-tiap kali kita nak baca Fatihah. Dan juga tiap-tiap kali kita nak baca surah. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca dengan perlahan. Yang tu termasuk daripada sunat-sunat dalam sembahyang. Faham tak? Bolehlah bismillahirrahmanirrahim pun bolehlah. Tapi yang sunatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat kita baca yang tu. Itu. Dengan keterangan yang tersebut, disunatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca Fatihah. Semoga kita dilindungi oleh Allah daripada angkara waswas yang berpunca daripada syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Yalah, sembahyang ni banyak gangguan-gangguan syaitan. Maka sepatutnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan waktu kita nak baca Quran, tiap-tiap kali kita baca Quran pun disunatkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cuba kita perhati baca Quran. Baris sebentar nampak baris atas, duk nak baca baris bawah juga. Tak ada lagu tu. Baris sebentar baris hadapan, duk nak baca baris atas juga. Dia jadi tak nampak. Faham tak? Dia hak betul duduk depan mata, tapi baca hak salah tak nampak tu. Kenapa? Syaitan. Syaitan ganggu. Kerana syaitan ni memanglah dia tak suka. Dia tak suka banyak gangguan syaitan ni. Cuba kita malam tu tak boleh nak lena. Biasa jadi tak boleh nak lena. Tungging kok no tak kena, tungging kok ni tak kena, duduk tak kena. Gitu. Duk main menatang TikTok tu. Duk siap sampai 2-3 jam nak bagi mengantuk. Tak mengantuk. Cuba pegang Quran baca. Nak tak? Pegang Quran baca. Tak ada setengah muka menguap. Tu kata syaitan. Betul tak? Dan mengantuk. Nampak betul? Padahal duk main handphone tadi tu daripada pukul 9 sampai pukul 12 tak mengantuk apa pun. Pegang Quran je, mengantuk. Tu kata syaitan. Duk menyembang tak. Mai duk tempat mengaji mengantuk selalu. Tu kata syaitan. Faham? Lepas tu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kau berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baca yang tu.
Habis lagi kita nak semayang lah, kerana orang yang berjaya semayang ni orang khusyuk. Kalau tak khusyuk tak berjaya lah. Jadi syaitan dah kacau. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim tu, minta berlindung daripada syaitan. Tu. Terutama dalam semayang yang memerlukan suasana yang tenang, tenteram dan penuh khusyuk. Itu sunat. Yang keenam, mengucap amin sesudah membaca Fatihah. An Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin madda biha sautah rawahu Tirmizi. Daripada Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca suratul Fatihah, dan sehabisnya baginda mengakhiri bacaan dengan menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu ia mengucap amin. Nabi sebut. Jadi kita ni buat ibadat, semua ibadat-ibadat kata tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas baca Fatihah, sunat sebut amin. Itu. Mana amin ni perkenankan olehmu, kerana Fatihah tu doa. Dalam Fatihah tu doa, jadi sunat kita sebut amin. Kalau kita sembahyang seorang, yalah sebutlah amin lepas sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin tu. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, amin itu hendaklah serentak dengan imam. Jangan terdahulu dan jangan terkemudian. Kerana kalau kita sebut amin serentak dengan imam, turut diaminkan oleh malaikat dan Allah Ta'ala perkenankan permintaan kita. Dalam sembahyang ada 3 perkara yang serentak dengan imam. Yang pertama, serentak dengan imam batal. Yang kedua, serentak dengan imam makruh. Yang ketiga, serentak dengan imam afdal, baik. Ingat ni, boleh ingat tak? Ada. Nanti nak kena tanya pula ni. Ni nak tanya hari minggu lepas pula ni. Ingat ke tak? Gitu. Dalam sembahyang ada 3 perkara yang serentak dengan imam. Pertama, kalau serentak dengan imam, batal sembahyang. Apa dia? Jawab. Yang pertama, kalau serentak dengan imam, batal. Siapa nak jawab? Yang pertama, kalau serentak dengan imam, batal. Angkat tangan jawab. Dia kena buat macam sekolah sikit, beri cepat pandai sikit. Ni mengaji taming ni pejalan jelek apa belas tahun dah ni. No? Apa dia? Yang pertama, kalau serentak dengan imam, batal. Apa dia? Siapa nak jawab? Takbiratul ihram. Imam takbir, kita takbir serentak, mayang batal. Batal mayang makmum. Faham? Batal sembahyang makmum. Mesti selepas imam takbir, kita takbir. Faham tak? Selepas imam takbir, kita takbir. Jangan serentak. Kalau serentak, batal sembahyang. Katakanlah kita sedang tau, Allahu Akbar, serentak dengan imam, kena takbir lagi. Ada. Yang afdalnya imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. So afdal. Panggil. Imam takbir, dia takbir terus. Jangan serentak. Yang kedua, makruh. Kalau serentak dengan imam. Yang kedua, makruh. Makruh ni tak dapat pahala. Apa dia? Yang kedua, kalau serentak dengan imam, makruh. Orang lain pula jawab. Nu, hak belakang nu. Muslimat nu dengan apa? Apa dia? Yang serentak dengan imam makruh. Apa dia?
Fatihah. Fatihah tak apa. Fatihah kita tak tahu. Pagi. Fatihah serentak dengan imam. Imam baca, kita pun baca. Bolehlah nak sebut makruh juga pun bolehlah. Panggil. Patutnya masa imam baca kita kena dengar. Imam baca, imam diam baru kita baca. Tak? Itu tak nampak sangat sebab makmum tu. Lagi apa dia lagi? Makruh. Tak boleh serentak dengan imam. Banyak yang ni. Rokok, i'tidal, sujud, bangkit daripada sujud. Sama-sama dengan imam. Imam rokok, dia rokok. Sama. Imam i'tidal, dia i'tidal. Imam turun sujud, dia turun sujud. Yang ni makruh. Makruh makna tak dapat pahala. Walaupun dia sembahyang jemaah, dia dapat pahala macam sembahyang seorang. Tak dapat 27. Pasal makmum ni apa maksud makmum? Makmum ni makna mengikut imam. Kalau serentak mana mengikut tak ikut. Serentak tak nama ikut. Tu imam Allahu Akbar turun, kita tak boleh turun lagi, biar dia turun dulu. Ada. Dari dia sampai tempat sujud baru kita turun. Tu imam bangun daripada sujud rakaat itu Allahu Akbar. Baru. Sebab itu tu imam dia kena panjang sikit kalau rukun tu panjang. Supaya makmum tahu. Tama-tama makmum di belakang tu ada tirai. Faham tak? Dia kena Allahu Akbar. Makna makmum faham dah tu dia sampai dah. Baru dia turun. Kalau tidak dia jadi sama dengan imam. Tak dapat pahala. Yang lebih teruk lagi dahulu pada imam. Imam tak sampai, dia sampai lagi. Kalau dahulu pada imam lebih pada dua rukun batal. Yang kedua. Yang ketiga, serentak dengan imam afdal. Siapa dia? Serentak dengan imam afdal. Amin tadi. Dia suruh serentak. Amin. Bagi laki-laki kena derah. Mayang tempat kita ni tahu. Kalau kita pergi masjid, dalam masjid tu ada 100 orang. Tu imam habis baca Fatihah sebut amin. Kalau kita sampai lambat duduk di tangga, tak dengar pun suara orang lelaki. Dia kedekut suara dia. Tak bunyi pun. 100 orang tak bunyi pun. Sepatutnya kena bunyi bergema tu. Amin. Amin ni dia derah. Tapi jangan macam jerkah. Amin. Itu tak bagus. Kerana dia macam jerkah. Amin tu makna perkenan olehmu bila minta deras suara dia, tetapi jangan macam jerkah. Faham tak? Jangan macam jerkah. Boleh? Tu lupa dah tu bulan depan tanya pula 3 perkara tu. 3 perkara dalam sembahyang yang sama dengan imam. Yang pertama batal, yang kedua makruh, yang ketiga afdal. Itu 3. Boleh? InsyaAllah kadang buat soalan-soalan lagu tu dia mudah ingat ni. Pada baca terus itu dia ralik itu. Tu kadang sebab soalan tu bagi kita ingat. Baik. Ditegaskan lagi dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza ammana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Rawal Bukhari. Ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap bersama. Kerana sesiapa yang ucap aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, nescaya diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Bila imam ucap amin, ada 3 amin. Pertama, amin imam. Yang kedua, amin makmum. Yang ketiga, amin malaikat. 3-3 ni serentak, Allah ampun dosa-dosa dulu. Tenang je. Allah nak ampun dosa. Kalau kita ingat kita ni dosa banyak, buat bagi elok.
Ada. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampun dosa-dosa yang dulu. Dulu ada dosa tak? Berlambak. Zaman-zaman dulu banyak dosa. Dosa kecil lah. Dosa besar kena taubat. Tahu tak apa dia dosa kecil, apa dia dosa besar? Dosa besar, dosa yang ada hukum hudud, tu dosa besar. Kalau tak masuk dalam hukum hudud, tu termasuk daripada dosa kecil. Dosa besar bila buat dia kena taubat. Taubat kena cukup syarat-syarat dia. Pertama, kena tinggal terus. Kena menyesal. Dan tak ada cara nak buat lagi dah. Tu taubat. Kalau berkait dengan orang, kena pergi jumpa dia minta maaf. Kalau ambil barang orang, kena pergi ganti balik. Dosa kecil, dia boleh bertaubat. Dan dia boleh buat kebajikan, Allah gugurkan dosa dia. Dia sedekah, Allah gugurkan dosa. Semayang, bila semayang, Allah letak dosa di atas kepala. Bila rokok, sujud, gugur habis. Bila apa semayang, semua dosa dia habis. Allah ampun. Sedekah. Kata Nabi, sedekah tu memadamkan dosa kamu seperti mana air memadam api. Buatlah apa-apa, mengaji, duduk tempat mengaji je ni. Allah ampun dosa. Baca duduk tempat baik, baca Quran, berzikir. Buat benda-benda baik, Allah ampun dosa. Kena penyakit, dia sabar dengan sakit-sakit dia, Allah kifaratkan dosa. Itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar ni dosa yang ada hukum hudud, kata ulama. Apa yang ada hukum hudud? Mencuri, kerak tangan. Berzina, hukum sebat. Tuduh orang berzina, tu dosa besar semua tu. 80 rotan kalau tak ada saksi. Semua ada. Ini. Bila tuduh isteri dia berzina, saja-saja dia tuduh, tu semua tu dosa besar. Minum arak, dosa besar. Semua dosa-dosa yang ada kaitan dengan hukum hudud tu dosa besar. Kalau yang tak kena hukum hudud tu termasuk daripada dosa kecil. Dosa kecil pun masuk neraka, dosa besar pun masuk neraka kalau Allah tak ampun. Cuma pasal apa panggil dosa kecil dosa besar? Dosa kecil pula dia boleh jadi dosa besar. Dosa kecil dia akan jadi dosa besar dengan berapa sebab. Yang pertama, kalau dia memperkecil-kecilkan, Allah dosa kecil je, itu jadi dosa besar. Ataupun dia biasa buat dosa kecil, tak ada rasa apa, itu jadi dosa besar. Dosa kecil itu dosa besar. Ataupun dia buat dosa kecil itu, dia orang terpengaruh. Orang biasa buat dosa kecil itu kecil. Orang tak biasa, bila buat dosa kecil, dia jadi dosa besar. Macam Tok Guru buat dosa kecil. Bagi Tok Guru dosa besar. Pasal apa? Orang tiru dia, ustaz pun boleh buat, takkan aku tak boleh. Tak ada. Dia ni orang yang terpengaruh. Pada dia orang ada nama ustazah buat dosa kecil jadi dosa besar. Pasal apa? Ustazah kita pun buat. Ada. Ustazah kita pun buat, jadi dosa besar. Sebab orang ni orang panggil macam yalah, tengah-tengah orang ni dia tutup aurat. Dia keluar daripada rumah dia cukup kepala. Tapi duk pergi sidai kain kat luar rumah tu dah. Dia pakai kain dia selit tangannya. Tengah-tengah tu lah. Kan kat luar rumah tu dia sidai kain kat luar rumah. Dia duk menyapu. Dia tengah pakai baju kurung, baju kedah. Tapi pakai bonet tu je. Bonet apa panggil tu? Bonet lah. Tengkok duk keluar. Duk keluar tengkok. Dosa besar sakit. Tu dosa kecil. Dia kena minta ampun. Tapi kalau yang buat lagu tu ustazah, dosa besar. Faham tak? Sebab apa? Pasal apa hang buat lagu ni? Ustazah kita pun pakai macam tu je. Sebab ustazah ni orang tiru. Macam orang bodoh ni tak siapa nak tiru. Dia tu kena tipa. Untuk dia dosa kecil. Faham tak? Itu dosa besar, dosa kecil. Jadi dosa-dosa ini Allah boleh ampun. Dengan Allah Ta'ala akan ampun dengan dia melakukan kebajikan. Di antaranya waktu imam sebut amin, dia sebut amin serentak. Pada waktu imam sebut amin, dia sebut amin serentak. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun dosa-dosa lama. Betul? Itu.
Jagalah sebab kita ni dosa banyak. Ada kalau kita boleh jaga, ready ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam sebut amin, kita sebut amin, sama-sama sudah. Jangan amin, imam habis dia duduk ni dia serentak dengan imam. Allah ampun dosa-dosa lama. Nah itu. Kedua-dua hadis ini menjadi dalil tentang mengucap amin. Mengucap amin selepas baca Fatihah, lebih-lebih lagi yang diucapkan oleh imam sembahyang, sangat-sangat besar tujuannya kerana Fatihah itu mengandungi berbagai-bagai perkara. Di antaranya ialah memohon hidayah petunjuk daripada Allah kepada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang betul. Dan juga memohon perlindungan pada jalan orang-orang dimurkai dan sesat. Minta lindung jalan orang dimurkai dan jalan-jalan orang yang sesat. Lah ni banyak jalan-jalan orang sesat. Orang mengaji pandai-pandai tapi bukan pandai agama. Dia pandai bercakap. Lepas tu pula dia dapat begini apa semua, dia reka-reka. Lepas tu dia buat timbul satu ajaran sesat. Lepas tu orang pakai ikut dia. Tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukanlah jalan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Minta lindung. Orang-orang dimurkai ada sebut orang Yahudi. Orang dimurkai. Orang Yahudi ni dia tahu yang mana betul, yang mana salah, tapi dia jahat. Dia cari hak salah juga. Orang Nasara, orang sesat. Dia sembah palang salib. Dia anggap Isa tu anak Allah. Itu orang-orang sesat. Kita jangan termasuk di kalangan orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Sebab tu bila habis baca Fatihah, sunat sebut amin. Minta lindung daripada orang sesat tu. Boleh? Itu. Perkara amin itu pula dimaksudkan memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala permohonan yang terkandung dalam surah Fatihah itu dikabulkan. Maksud amin itu apa? Segala permohonan yang dibaca dalam Fatihah itu dikabulkan. Kita minta jalan betul, Allah bagi jalan betul. Kita minta lindung daripada jalan orang yang dimurkai dan orang yang sesat, pun Allah kabulkan. Sebab itu sebut amin. Sebut elok-elok. Itu panjang sikit. Amin. Itu. Itu dia panjang. Jangan panjang sangat. Amin. Tapi takbir alif tak panjang tau. Allahu Akbar. Ada setengah sebut Allah. Itu tak betul. Dia tak? Bisa dengar betul. Allahu Akbar. Tak boleh. Alif tu pendek. Allah. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ada orang sebut macam tu. Tak betul. Kerana dia memanjangkan alif. Alif tak boleh panjang. Kecuali waktu kita sebut amin. Amin. Itu betul. Alif tu panjang sikit. Amin. Itu tak bunyi. Bunyi pun tak betul dah kan. Amin. Itu. Buat tu. Dan dalam hati ingat. Perkenankan olehmu. Perkenankan olehmu ya Allah. Sama juga tersebut. Amin. 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 Imam baca doa. Ataupun waktu baca kunut. Tengah-tengah tu imam tahu dia baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Lepas tu dia diam. Satu betul. Sebab waktu dia baca doa tu kita Allahumma hdina fi man hadait, apa kita kata? Amin. Wa afina fi man afai, amin. Wa tawallana fi man tawallai, amin. Wa barik lana fi ma atai, amin. Wa qina syarra ma qadai, amin.
Fa innaka taqdi, yang tu bukan doa. Yang tu puji. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walai wa la ya'izzu man adai tabarakta rabbana wa ta'ala walakal hamdu ala ma qadai astaghfiruka wa atubu ilaik. Tu imam boleh sebut astaghfiruka wa atubu ilaik sebab masa itu tu imam makmum baca sama-sama. Kalau sebut amin 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 tak betul, yang tu bukan doa, yang tu puji-pujian. Faham tak? Puji-pujian. Sebab itu sebaiknya imam waktu tu dia baca pelan, sebab sama-sama baca. Tapi bila dia baca kuat, jadi sebab salah kita nak baca sama, dia baca kuat. Nak amin tak kena gaya. Ada mesti aku tu. Tak kena gaya. Yang paling eloknya tak doa sahaja imam deras. Sebab makmum nak amin. Macam mana kalau kita tak dengar imam baca? Kunut dia kita tak dengar dia baca. Kita angkat tangan kita tak dengar dia baca. Kita nak sebut amin juga. Dengar hujung-hujung je, kita tak dengar apa dia kata. Tak usah sebut amin. Kalau kita tak dengar, dia doa apa kita tak tahu amin je kita. Tak payah. Kalau kita semayang subuh berjemaah, kita tak dengar, lalu muslimat lah belakangan dia speaker tak bunyi, kalau mana tahulah dia pun angkat tangan baca kunut. Kita pun angkat tangan juga. Kita tak dengar dia minta apa. Tak dengar dia minta apa. Kita tak payah sebut amin. Lepas tu kita nak buat apa? Kita baca sendiri. Faham? Kita baca sendiri. Kunut tu baca sendiri. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawallai. Baca sendiri. Faham? Kalau kita duduk diam pun dalam semayang tak elok, kita duduk diam tunggu, tak elok. Macam saya kata dah dulu kan, kita baca tahiyat awal, tu imam baca tahiyat akhir. Faham tak? Ataupun kita ikut imam, tu imam baca tahiyat, walaupun kita dapat satu rakaat, kita pun baca tahiyat lah. Sekejap tu imam bagi salam, sekejap kita tambah, betul tak? Kita baca sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita diamlah. Tu imam bagi salam lagi tak? Tak, dia tak bagi salam lagi, dia baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim semua. Jadi kita masa tu baca tahiyat awal ataupun kita mengikut imam, lepas habis kita duduk diam je. Daripada kita diam, kita baca tahiyat tu sampai habis, tak apa. Faham tak? Lebih baik kita baca daripada duduk melengung je. Melengung apa? Tak ada. Melengung apa? Sampai fil alamin innaka hamidun majid. Tu imam bagi salam, kita bangun. Tak ada. Tak apa. Bak lagu tu. Daripada kau duduk ngangor. Ngangor tu lagi fikiran dia main lah macam-macam. Tak ada. Kira main macam-macam. Sama juga kalau kita tak dengar imam baca kunut, kita tak dengar, cuma angkat tangan tak ada je lah. Kadang-kadang tu imam tak dengar kita baca apa. Kita nak amin apa, dia minta apa pun kita tak ada. Jadi kalau kita tak dengar apa imam baca, maka kita baca sendiri. Faham tak? Baca sendiri. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afai wa tawallani fiman tawallai. Baca sendiri. Dah kita tak dengar, dia baca. Kalau dengar, aminkan dia. Sampai fa'inna kataqdi pun yang tu disuruh kita baca sendiri. Tu sudah amin, amin, amin. Apa? Baca sendiri yang tu. Faham? Yang tu bukan doa, itu puji. Fa'inna kataqdi wala yuqda alaik. Sesungguhnya engkau lah yang mentakdirkan sesuatu, tak ada siapa pun nak takdir atas engkau. Wa innahu la yazilu man walai wala ya'izzu man ad wala ya'izzu man adai. Sesungguhnya takkan kena hina orang yang Tuhan mulia, takkan mulia orang yang Tuhan hina. Nak amin apa itu puji. Faham? Perkataan amin itu pula maksudnya memohon kehadrat Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala permohonan yang terkandung dalam fatwa itu dikabulkan. Dengan sebab tujuannya yang besar itu, maka ucap amin diucapkan juga oleh malaikat di langit
Dan dengan demikian menjadikan saat ucap amin itu suatu yang sangat yang mulia. Itu. Ucap amin suatu yang sangat mulia. Dia kata, waktu ucap amin itulah waktu sangat mulia sampai malaikat pun turut aminkan sama. Saat terbuka pintu keampunan Allah kepada hamba-hambanya yang tertentu. Ingat macam itulah bila sebut amin. Ingat satu hadis. Kalau kamu dapat amin berserta dengan imam, Allah ampun dosa-dosa kamu yang lalu. Lepas tu kenang balik dosa-dosa yang lalu. Banyak dosa-dosa. Jadi ambil kesempatan bagi serentak dengan imam. Oleh itu, amatlah baiknya bagi makmum mengucap amin serentak dengan imam, serentak dengan amin imamnya. Demikian juga bila ia seorang diri membaca Fatihah, supaya menempati saat ucap amin daripada malaikat. Sama kalau kita baca amin seorang-seorang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat pun ready nak ucap amin. Kita main seorang ataupun kita saja kita baca Fatihah, kita pun amin serentak dengan malaikat, Allah ampun dosa kami. Allah buat malaikat kerja dia tolong ucap amin. Maknanya bila waladdallin, malaikat dah sedia untuk ucap amin sama dengan kita. Allah ampun dosa, kabulkan doa. Faham? Dengan itu termasuklah ia dalam golongan orang-orang yang beroleh keampunan Allah, yang melimpah-limpah rahmatnya. Itu dialah termasuk dalam orang yang dapat keampunan Allah dan melimpah-limpah rahmatnya. Faham tak? Boleh faham? Siapa nak tanya? Boleh faham tak? Tak payah mana yang ni. Cuma kita nak bagi reti biar teringat. Itu kelebihan-kelebihan dia. Membaca surah selepas membaca Fatihah. Itu pun sunat. Sunat ni juga sunat hayat. Katakanlah rakaat pertama, lepas ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia rokok. Dia tak baca Fatihah. Dia tak bacalah kuliah ke Quran Zubainah, tak baca, dia rokok. Naik rakaat kedua lagi, lepas Fatihah pun dia rokok juga. Dia tak baca Qul Allah ke Quran Zubainah kan. Sah tak sembahyang dia? Sah tak? Pasal apa sah? Pasal apa sah? Pasal surah tu sunat. Dia kena sujud sawi tak? Boleh dah dia nak sujud sawi? Boleh tak? No, muslimat belakang. Boleh tak? Dia tak baca surah, kan? Dia mengarik 3 rakaat dia tak baca. Rakaat 3 tu tentulah tak baca. Tak ada. Yang kedua, yang pertama, yang kedua tak baca. Zuhur dia tak baca. Sembahyang dia sah tak? Sah. Pasal apa dia? Surah itu sunat. Baik. Dia kata aku ni tak baca surah, rasa ringan sembahyang. Dia nak tampung dengan sujud sawi. Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ni nak kena dah, ni nak kena dah. Boleh ke tak boleh? Muslimat belakang. Lepas Fatihah biasa maghrib dia baca kuliah lah. Ada. Rakaat kedua dia baca Qul Allah. Hari tu dia tak baca. Dia lupa. Kalau kau mana dia lupa. Lepas tu sagi dia boleh tak susawi? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Boleh? Tak faham lagi. Tak faham lagi. Ni, kita duk belajar sunatlah sembahyang ada berapa? Ulang balik. Tak apa. Memang pun kita lupa. Macam mana saya bukan nak marah pun. Nak ngajak bagi faham je. Kita bukan gaduh nak habis kitab. Sunatlah sembahyang ada berapa? Ada berapa sunatlah sembahyang? Awak ni baru lepas je. Sunatlah sembahyang ada 2. Sunatlah sembahyang ada 2. Sembahyang ada 2. Pertama, nama dia sunat ab'ad.
Yang kedua nama dia sunat hayat. Dua. Sunat abad kalau tertinggal ataupun saja-saja dia tinggal, dia boleh ganti dengan sujud sahwi. Sunat hayat kalau dia tinggal, dia tak boleh ganti sujud sahwi. Kalau ganti sembahyang dia batal. Kalau dia ganti sembahyang dia batal. Jadi surah ni sunat abad kan sunat hayat. Ni hak kita duk mengaji la ni sunat abad kan sunat hayat. Hak duk mengaji la ni amin, baca auzubillah, baca surah. Ni kita duk belajar apa lah ni? Sunat apa? Sunat bukan abad, habis dah abad. Habis dah. Yang kita duk belajar lah ni sunat hayat. Abad sunat besar, hayat tu sunat kecil. Surah pun termasuk sunat hayat. Hayat. Jadi ulang lagi sekali. Kalau dia habis-habis baca Fatihah rakaat pertama, dia rokok terus, dia terlupa. Faham tak? Lepas tu sebelum bagi salam, dia boleh tak tasawuf? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Sebab ini nama dia hayat, bukan abad. Faham tak? Ingat nah. Jangan sujud sahwi pula. Yang tak boleh. Tak sujud sahwi. Tinggal-tinggal je lah. Macam dia tinggal iftitah. Macam dia tinggal Rabbighfirli warhamni wajburni. Itu. Sunat yang boleh ganti dengan sujud sahwi ni dua je. Tahiyat awal dengan kunut. Sujud sahwi ni banyak. Tapi yang boleh ganti dua je. Tahiyat awal dengan kunut. Yang lain-lain tak boleh. Faham tak? Kalau dia ganti sahwi batal sembahyang dia. Dia dinamakan menambahkan rukun sembahyang. Tak ada. Menambahkan rukun sembahyang. Dia kalau lupa-lupa yang macam tu je. Macam sembahyang raya. Takbir yang 5 kali, 7 kali sembahyang rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua kan, sembahyang raya kan? Sembahyang raya. Selalu tu imam lupa. Masuk biasa. Allahu Akbar baca kita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia tak takbir yang 7 kali itu. Dia lupa. Baik. Sembahyang dia sah tak? Dia takbir sembahyang sah tak? Sah. Sebab dia bukan termasuk daripada rukun sembahyang. Tok imam kena sujud sahwi tak? Kena tak? Tak kena. Pasal yang ni sunat hayat, bukan sunat abad, sunat hayat. Tak payah sahwi. Yang sahwi pula. Tok imam boleh ulang balik tak? Katakan dia akan sebut masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Dia teringat dia tak takbir yang 7 kali tu. Dia berhenti, dia takbir. Boleh tak begitu? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal takbir yang 7 tu sunat. Pada takbir yang 7 tu sunat. Fatihah sunat ke rukun? Fatihah rukun wajib. Dia dah masuk rukun, tak boleh berhenti rukun pergi buat yang sunat. Tak boleh. Dia terus je, tak apa. Sujud sahwi pun tak payah, apa pun tak payah. Sujud sahwi pun tak payah, apa pun tak payah. Boleh. Tapi kalau tu imam tu pandai, tahu. Tadi dia tak takbir 7 kali tau. Tak takbir 7 kali, tak takbir. Dia bangun rakaat kedua, dia ganti balik. Boleh? Dia ganti balik, boleh. Faham tak? 7 campur 5. Faham tak? 7 campur 5 kan? Tadi dia tak takbir yang 7 tadi, dia lupa kan? Dia takbir 7. Lepas tu dia tambah lagi 5. 7 hak tadi. 5 yang ni. Itu boleh.
Itu tempat dia. Tapi kalau tak takbir langsung, terus macam biasa, semayang dia macam biasa. Tak payah sujud sawi. Katakanlah tu imam tu sujud sawi. Kita nak buat ke mana? Kita makmum. Kita mengaji lah. Hari ni dah mengaji tak? Kalau lupa yang 7 tu, tak payah sujud sawi lah. Kita duduk mengaji. Tu imam tu, tak tahulah dia tak mengaji ke lupa ke apa semua. Kita pun tak apalah, dia tak takbir. Kita pun ikut macam biasa, tak ada gaduh apa. Dan makmum belakang pun tak bersebut subhanallah. Tak payah. Tak payah. Subhanallah ni kalau dia buat benda yang batal. Bukan dia buat benda yang batal. Mana? Kadang makmum pun subhanallah ya. Tak payah. Tak apalah, dia pun tiba-tiba dia sujud sawi. Dia turun sujud sawi. Kita hanya nak sujud juga. Patutnya hak ni kita kena selesai masalah ni. Kita kena selesai. Kita ada 2 pilihan. Sujud kita tak boleh sujud. Sebab kita tahu dah tu imam memang salah. Tu imam masalah, kita tak boleh sujud. Kalau kita nak ikut imam tu, kita kena tunggu bagi dia bangun daripada sujud. Itu. Baru dia bagi salam, kita bagi salam. Kalau kita nak ikut. Kalau kita tak mau ikut, kita mufarakah bagi salam terus. Faham tak? Pasal apa kita nak ikut dia buat benda batal? Saya tanya pula saya. Pasal apa nak tunggu dia juga dia buat benda batal? Boleh jadi tu imam tu batal, boleh jadi tak. Kalau sekiranya dia turun sujud itu, dia tahu benda itu salah, dia buat sembahyang dia batal. Ataupun dia jahil, dia tak mengaji, sembahyang dia batal. Tapi kita kata tu imam, takkan dia tak tahu dia tu imam. Faham tak? Dia tu imam, dia pun mengaji banyak pada kita. Kita sangka dia lupa. Faham tak? Kita sangka dia lupa buat macam tu bantai. Jadi tu imam tu tak batal sebab dia lupa. Lupa lah sembahyang tak batal. Lupa makan ke, lupa rakaat ke, lupa apa tak batal. Faham tak? Kita rasa dia lupa kot tu imam buat macam ni batal. Jadi kita nak ikut juga tu imam tu. Faham tak? Nak ikut juga tu imam tu. Jadi tunggu dia bangkit lagi, kita bagi salah. Ada 2 cara kan? Tu imam tak boleh pakai, bagi salam terus dulu. Ataupun nak tunggu dia juga, kena tunggu lah. Itu. Pilihlah yang mana satu. Idaman qalbumu. Faham? Sama juga bila tu imam, dia tak baca tahiyat awal. Faham tak? Tu imam tak baca tahiyat awal. Dia tak baca. Dia bangun terus. Mayang biasa ni. Mayang zuhur kah, mayang syak kah. Dia bangun terus, tak baca tahiyat awal. Kita macam mana? Kita macam mana? Kita tak payah baca, ikut dia terus. Sebab dia buat benda batal tak? Tak. Tinggal tahiyat awal tu tak batal. Sebab tahiyat awal itu sunat. Ikut dia. Tapi ikut tak apa tu, so gaduh apa. Makmum belakang subhanallah. Tak payah. Sebab dia tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunat. Sunat abad kan? Ada? Tak apalah kita ikut dia. La ilaha illallah, bolehlah kita ikut dia turun baca tahiyat awal pula dah. Ni kacau. Faham tak? Dia bangun. Kita pun tak apalah, bangun berdiri dah dia tak baca tahiyat awal, dia lupa agama api lah. Lagi boleh sujud sawi. Faham tak? Sujud sawi, dia turun. Kita macam mana? Boleh turun tak? Boleh turun tak? Tak boleh, jangan turun. Boleh ikut tak tu imam ni? Tu imam boleh ikut tak? Turun tak boleh lah. Boleh ikut tak? Terpulang kat kita. Kalau kita rasa tu imam ni pun tak pernah mengaji apa pencen terus jadi imam. Pekah pun tak mengaji pun semua. Tu imam ni jahil pun tak mau ikut dia. Dia farakah sambut bayang dia terus. Ada? Itu. Kalau kita kata tu imam ni pun mengaji kot, ustaz juga tu imam ni. Dia pun duduk mengaji apa semua. Takkan dia tak tahu kata buat lagu ni batal. Dia lupa tu.
Kita pun dah cacang tunggu bagi dia bangun lagi. Dia bangun ikut dia terus. Macam tadi juga. Faham tak? Masa tu kita kena pandai buat keputusan. Masa tu. Sebab tuan-tuan, kita kena ikut orang setakat betul je. Tak betul jangan ikut. Siapa pun lagu tu. Semayang ajar kita. Pemimpin pun lagu tu. Pemimpin ikut dia setakat betul. Dia gelong jangan ikut. Semayang ajar kita gitu. Walaupun orang tu baik, tu imam sekalipun, tu imam tak betul, ikut apa? Dalam semayang ajar kita di luar semayang pun macam tu. Macam tu. Kita ikut orang setakat betul ya. Macam saya bagi selalu contoh senang kan. Orang memburu dalam hutan. Buru lautan, buru kijang lautan, buru landak ke, rusa ke. Macam mana orang buru lautan? Dia tengok tapak kijang kan. Dia tengok tapak kijang. Dia ilmu dia faham tapak lagu ni kijang. Dia ikut lah. Ikut tapak kijang tu. Kadang ikut pagi sampai petang tu ikut tu. Ikut jumpa. Memang kijang. Hak dia ikut tu betul. Tembak kijang tu sembelih awak balik makan. Faham? Sebab hak dia ikut tu betul. Tapi kalau dia ikut tu tapak kijang, dia rasa tapak kijang, dia ikut petang baru jumpa. Bukan kijang, babi. Dia kata tak apalah, dia ikut lama, babi pun babi lah, mana boleh. Faham tak? Ni faham tak? Nampak jengeng kat tu. Tak boleh. Sebab ikutan kamu tu dah lama tapi salah. Masa tu kamu nampak betul-betul salah, jangan ikut. Faham? Baru kalau pegang pendirian begitu, senang. Ni dah ikut kat ustaz tu, ustaz tak semayang pun ikut. Dah ada ajaran sesat. Orang panggil tu panggil ta'asuk. Tu dah pergi tunggu Imam Mahdi nak turun di Mekah dulu. Kena tahan punya lama tak balik. Pergi makan pun tak ada. 2 tahun lepas. Ramai orang terpengaruh. Imam Mahdi nak wujud, nak turun di Mekah, pakak pergi meneru. Bawa anak cucu semua pergi. Lepas tu Imam Mahdi tak turun pun semua kerja Saudi tangkap pula pergi kurun tak mana tu. Baru balik ni. Jangan ikut orang cakap betul ya. Ustaz pun kalau nampak gelong dah tak ikut. Tak ada. Semayang ajak kita begitu. Semayang ajak kita begitu. Luar semayang perangai kita macam tu, ikut orang cakap betul ya. Tak ada. Ni kadang tu Tok Guru tu menikah sampai 8 bini. Hak kita mengaji bini boleh cakap berapa? Kat 4 lah. Cakap 4. Oh dia kata ni Tok Guru ni dia ada satu martabat. Apa gitu gini, apa tak apa lah. Dah. Ni dah lebih dah ni. Dah lebih. Tak saya ikut. Senang. Faham tak? Ada pengaruh ajaran sesat tu. Berlambak lah ni dah ada lagu tu. Lah ni dah ada tau. Orang cerdik-cerdik. Lawyer lah, doktor lah, engineer lah. Dia pergi kerja. Nak pergi kerja. Dia pergi tinggal bini dalam rumah Tok Guru. Semua pergi tinggal rumah Tok Guru. Mereka ada amalan tarikat apa mereka nak buat. Tinggal dalam rumah Tok Guru tu. Tak ada. Balik lagi. Ambil bini. Rumah Tok Guru macam ada ancak nasri tu. Nak pergi kerja, pergi tinggal. Mereka tu Tok Guru ni dia ada ilmu laduni. Ada. Bini-bini semua tinggal ke Tok Guru. Nak ambil berkat kata dia. Betul ya tu? Tak betul. Kalau tu imam tak baca kunut, kita tak baca. Tak apa sebab yang tu dia tinggal yang sunat. So imam tak baca tahiyat awal, tak apa kita tak baca, boleh kira lagi. Orang pagi. Tapi kalau tu imam pergi turun balik, terbentang nampak salah, tu saya ikutlah. Orang pun lagu tu, terbentang nampak salah jangan ikut. Jangan, baru kita tak sesat. Bercanggah dengan ilmu, kita kata ni ilmu dalaman, ilmu laduni, ilmu ni. Mana ada ilmu yang lebih hebat daripada Quran? Tak ada lah. Faham tak? Jumpa semayang pakai niat je. Ikut. Semayang pakai niat je. Ni bulan Ramadan dia ke puasa duk makan ngak. Tak puasa, aku puasa. Puasa apa? Puasa batin. Kalau otak Oh, aku pun nak ikut hang mengaji mana? Ni ilmu dalaman orang tertentu je ada. Kami duk pergi mengaji tu, kami tak payah dah abad pun. Duk mengaji kuliah duha di HIG ni tak pernah pun ustaz abad. Tok Guru macam-macam duk ajak kami apa semua. Tok Guru hampa tu mengajar ilmu kulit, kami ni ilmu isi.
Tu lagu tu. Kena ilmu kulit. Ni kulit saja. Hak ni AC betul. Orang baru-baru ramai terpengaruh. Dia jahat dulu nak jadi baik. Bila ada jumpa orang tu, jumpa orang ni pula. Ada. Dulu duk mengaji elok. Dulu jahat. Main mengaji. Mengaji elok. Lama-lama hilang. Saya kenal tanya pergi mana Pak Long ni dulu duk mengaji pun semua. Dalam ni ustaz dia jumpa ilmu tarikat baru. Nula ni duk kalup dari 3 pagi duk pergi mengaji. Saya tanya dia semayang tak? Semayang, tapi semayang blank. Semayang aku mana? Aku ni. Ni, semayang tangan dia ni. Awak semayang lagu tu dia kata kita depan Tuhan ketat. Depan Tuhan ketat. Tuhan tak tahu kan ketat dengan buat-buat tak. Faham? Betul tak ni? Tak betul. Jangan ikut. Ustaz pun kalau tak betul, jangan ikut. Baru kita selamat. Faham tak? Semayang ajak kita. Tu imam kita dah ikut lama dah. Dia tak betul. Tak usah ikut. Cuma tak betul itu ada 2. Satu jahil. Satu dia lupa. Lupa jangan marah. Kadang kita boleh ikut lagi. Tapi tang tu tak usah ikut lah. Tang salah tu saya ikut lah. Macam tadi ni. Tu imam lupa takbir dia semayang raya, lupa takbir yang 7 tu. Faham tak? Lepas tu dia semayang terus. Lagi dia sujud sawi. Kita mengaji sujud sawi ni sunat abad. Sunat abad ni tahiyat awal dengan kunut. Faham tak? Yang ni takbir ni sunat hayat, tak boleh. Dia turun juga sujud. Kita bagi salam pun boleh, tunggu dia bangkit. Kalau kita ingat tu imam ni lupa kot. Dia pun duk mengaji kot, kadang-kadang lupa. Dia tunggu itu. Tapi main dengan semayang gelambah ni bertelerak tarak habis. Kalau jadi lagu tu dia tak ada. Cuba tu imam silap sekali bertelerak habis. Bersemua. Dia benar sunat ni tu imam buat, kita kena buat. Tu imam tak buat, kita tak payah buat. Sunat abad. Macam sujud pagi jemaat ni. Sujud pagi tadi kan, sujud sejadah tu. Tu imam turun sujud sejadah. Sujud sejadah tu sunat kan? Sunat tak? Sunat. Sunat apa yang tu? Abad ke hayat? Hayat. Ada. Tu imam turun sujud sejadah pagi jemaat. Kita tak turun. Batal semayang. Semayang makmum batal. Sebab yang tu namanya jahat bersalahan dengan imam. Faham tak? Soal nak baca tak baca, tapi bila imam turun sujud tilawah, sujud bagi jemaat ataupun sujud bagi bila pun ayat suruh sujud dia sujud, wajib makmum turun sujud. Wajib. Bagi makmum sunat. Bagi imam sunat, bagi makmum wajib mengikut imam. Macam imam baca tahiyat, makmum bangun terus tak mau baca, tak boleh. Wajib dia baca. Imam berdiri baca kunut, dia turun sujud, tak boleh. Dia kena baca kunut juga, wajib. Buat menyalahi imam batal walaupun sunat. Sebab yang tu nama dia menyalahi imam. Tak boleh. Jahat menyalahi imam, tak boleh. Faham? Imam buat, kita kena buat. Katakanlah pagi Jumaat, tu imam baca ayat sujud, dia tak sujud. Tu imam sampai dah ayat sujud tu. Ayat sujud tu, kita tahu dah. Dia sambung tu. Kita boleh sujud tak? Kita boleh sujud tak? Dia tak turun, tak baca ayat. Sampai ayat sujud bagi jemaah, kita pun ingat nak turun sujud lah. Faham? Tu imam tak turun, kita boleh turun tak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan. Sebab dia tak turun, kita tak turun. Apa tu? Imam ni dah sampai ayat sujud pun dia berah dah. Sambung tatayafa junubuhum ma'anil madja yad'una rabbahum khawfan. Tak turun sujud. Kita nak sujud boleh. Dengan syarat kita kena nak mufarakah dengan imam tu. Tak ikut imam tu dah. Boleh. Rugilah pula. Cerita dia tak payah. Dia tak turun sujud, kita tak sujud. Kalau dia turun, kita tak mau, kita kena turun juga. Batas sembahyang kita. Kalau kita tak niat mufarakah. Faham? Ingat ikut fiqah ni. Kita ni kalau kita reti fiqah seronok. Tahu? Mudah. Reti fiqah ni mudah. Senang. Itu. Macam istinja lah. Saja orang kita je buat payah. Basuh kencing berak dalam Islam ni, dia ada 2. Satu, guna air. Satu, guna batu atau seumpama batu. Lah ni tisu lah.
Faham tak? Dua-dua tu boleh pakai. Dua-dua tu boleh pakai. Dia bukan macam tayamum. Tayamum kalau tak ada air boleh guna debu. Faham tak? Istinja tak apa. Air ada. Tisu pun ada. Ada. Tisu pun ada. Dia tak mau guna air, nak guna tisu. Dia tarik tisu tu tebal. Dah tak? Dia tenyeh, dia buang. Dia tenyeh, dia buang. Dia tenyeh, dia buang. 3 kali dia rasa bersih. Lepas tu dia ambil wuduk semayang. Tak basuh berak dah. Sah tak semayang dia? Nganga apa? Sah tak? Sah tak semayang dia? Sah. Tak apa. Tu nama dia istinja. Boleh. Cuma kita jarang buat lagu tu geli geleman. Tu kita punya pasal. Tak? Sebab kita duduk sini kadang-kadang bila ada orang kita bila dia pergi Korea, dia pergi Jepun, pergi Singapura sudah. Dalam bilik ayak mereka tak ada kepala paik. Betul tak? Tak ada kepala paik. Mereka geli geleman, ayak ada lecah gitu geli geleman. Kita pula geli geleman tak basuh dengan ayak. Betul tak? Tak ada? Geli geleman tak basuh dengan ayak. Tapi hukum fiqh kata boleh. Boleh. Ada tisu boleh. Tapi mesti kena belajar abad istinja lah. Ada. Belajar. Dia tak meleleh rata, tak apa semua. Tarik bagi tebal, apa semua. Kena 3 kali. Bersih, boleh semayang. Sah. Sah. Tak apa. Faham tak? Sah. Tu. Cuma bila kita pergi kot belah Cina, belah mana musim-musim tu, dia masuk bila ayak tak ada. Dia kerja buat betul menera tu. Heret betul menera. Betul menera sana, betul menera sini, apa semua. Sedangkan hukum fiqh kata boleh, tak apa. Tak apa. Bahkan kalau ada ayak pun dia nak suka pakai macam tu, boleh. Tak apalah, kita dah biasa guna ayak. Tapi bila mari hukum-hukum fiqh begini, suasana begini, kita pakai hukum. Ada hukum tertentu tahu yang nama pakai kasut khauf. Saja saya nak buka kepala apa semua tu. Dia ambil wuduk sampai tang kaki, tak boleh buka kasut. Sapu di atas lah. Sapu di atas saja. Semayang yang kata kasut tu. Boleh. Kalau kita pergi Mekah musim sejuk, kita nampak arak ambil wuduk sapu atas tu kan. Apa kaki tak kena ayak ni apa semua. Ada hukum-hukumnya. Ada. Hukum-hukum dia ada. Kita belajar gitu. Sebab tu kalau kita reti fiqh ni, kita jadi mudah. Ada. Kita jadi mudah hukum fiqh. Sebab tu banyak belajar hukum fiqh kita senang. Kita senang. Itu. Sebab tu kadang-kadang saya duk tegak juga orang-orang pakai purdah ni kan. Pakai purdah nampak mata saja ni semua. Dia baguslah pakai yang tu, pakai niqab tu bagus. Kadang-kadang dia pakai purdah, dia menega. Tahu, dia menega. Menega akad jual beli. Dia nak kena tengok muka dia beli kat siapa. Tak kenal muka, macam mana dia akad jual beli? Itu salah pula tuan tu. Pakai tu betul dah, tapi menyebabkan benda tu salah. Dia buka kedai apa-apa kan, orang nak beli duit apa semua. Bila kata angkat, dia kena tengok dia beli kat siapa. Tu salah. Lepas tu dia tutup pakai tu sampai pok menakan dia, apa tak boleh tengok muka. Tu salah pula tu. Kan? Pok menakan tak boleh tengok nak menakan. Tutup sedia. Kadang-kadang pok menakan cik hati tu. Betul tak? Sampai kita jumpa lagu tu. Ada pok menakan boy yang nak menakan aku ni, tapi tak pernah tengok muka, duk nampak mata saja aja. Dengan pok menakan dia apa tak boleh tengok. Padahal pok menakan orang pun boleh tengok muka dia. Tambah pok menakan, lagi-lagi boleh tengok lah. Pok menakan tak pakai tudung pun tak apa. Betul tak? Kalau pok menakan ni tak pakai pun tak apa. Nampak rambut pun tak apa sebab pok menakan dia. Tapi dia pakai tutup sampai nampak mata dia, tak apa pun tak nampak. Kadang-kadang kalau terlajak sangat pun jadi tak betul. Faham tak? Bukan saya kata benda tu tak bagus. Bagus, tapi kalau nak pakai ikut cara dia betul, ngaji betul-betul. Tu. Sama juga saya dah sebut orang yang sembahyang duduk atas kerusi. Dia tanya siapa yang dia boleh duduk atas kerusi? Dia tanya siapa? Dia rasa dia tak larat dia duduk atas kerusi. Padahal dia boleh berdiri, dia boleh rokok, dia boleh sujud, dia boleh. Tapi duk biasa buat lagu tu.
Dia turun daripada kereta, dia heret kerusi boleh. Dia naik atas masjid boleh. Tangga masjid tinggi boleh. Semayang tak boleh. Duduk atas kerusi. Kita takut dia semayang lagu tu, dia biasa lagu tu, dia sedap lagu tu, dia buat lagu tu. Dia tipu diri dia sendiri. Faham tak? Sebab tahu, kalau kita mayang sunat tak apa. Mayang sunat, kalau kita larat diri, tiba-tiba kita nak duduk, tak apa. Mayang sunat. Mayang wajib tak boleh. Biarlah kalau kita nak semayang duduk atas kerusi tu, memang sah kita duduk atas kerusi, memang sakit kita ni betul boleh duduk atas kerusi. Tak apa. Sebab tu pergi tanya dulu. Ustaz, saya ni sakit macam ni. Boleh tak semayang duduk atas kerusi? Tanya ustaz tu. Ustaz tengok cek apa semua, tak apa, hang boleh duduk atas kerusi. Dia bukan boleh duduk terus, dia boleh berdiri, dia kena berdiri dulu. Faham tak? Dia kena berdiri dulu. Lepas tu lagi, mungkin dia tak boleh nak sujud. Tak boleh nak sujud, tak apa, dia duduk. Dia apa semua. Kita nak kata pun tak tahu. Sebab sakit orang ni berbeza-beza, kita cakap tak tahu. Cuma kalau berlaku pada kita, ingat bila berlaku pada kita, pastikan kita semayang atas kursi itu sah. Jangan tipu diri sendiri. Dan umur dah hujung-hujung dah, semayang tak sah pula. Pasal apa? Sebenarnya dia boleh berdiri. Sebenarnya boleh rokok. Cuma dia nak duduk sujud tak boleh. Tak boleh pasal apa? Kena tengok. Kalau betul-betul tak boleh, baru dia boleh duduk. Jangan duduk heret kerusi. Kadang orang tak tahu sakit tak mana. Ada orang nak buat kerja lagu tu. Semayang tiap-tiap waktu, tapi tak tahu sakit tak mana. Itu. Cuma kita nak pergi kata ke orang tak boleh lah, sebab dia yang sakit. Faham tak? Hang ni semayang duduk atas kerusi. Sebab kita tak tahu dia sakit macam mana. Cuma kalau kena pada kita, sebelum kita buat keputusan nak duduk atas kerusi semayang kita tu, tanyalah pada orang ngerti. Ustaz, saya ni lutut saya macam ni. Nada, lutut saya macam ni, saya boleh tak? Sah tak kalau saya duduk atas kerusi semayang apa semua? Ustaz tu tengok. Hang boleh berdiri tak? Berdiri boleh Ustaz. Hang berdiri dulu. Ustaz kata. Rokok boleh tak? Rokok boleh. Hang rokok dulu. Apa yang tak boleh? Sujud. Sujud tak apa. Masa nak sujud lagi, duduk atas kursi. Masa berdiri, kena berdiri. Lagu tu, jangan sop-sop, duduk atas kursi. Sampai ke sudah, duduk lagu tu. Cek-cek tengok akhirat esok, semayang tak ada. Kira tak semayang. Nak minta kat siapa? Ada. Ingat apa main-main? Jaga elok-elok ibadat kita. Itu. Sebab tu kalau sampai satu saat kita nak duduk atas kerusi, tanyalah orang yang reti. Ustaz, alim, ustazah, apa semua. Dia akan bagi nasihat pada kita. Kalau kita kita tak boleh duduk tahiyat akhir. Sebab badan gemuk, bila duduk tahiyat akhir dia terbalik. Ya tak? Dia terbalik, duduk tahiyat akhir dia terbalik. Tak apa, ustaz katanya duduk atas kerusi. Baca tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat awal. Ada? Duduk macam tahiyat awal. Memang macam inilah tuan-tuan. Kita berdoa pada Allah. Saya pun gitu juga dalam doa selalu. Kalau boleh, biarlah kita ni sampai mati kita boleh semayang macam biasa. Itu cita-cita lah hati kita. Sampai mati kita boleh semayang macam biasa. Tu yang kita duk jaga lutut, jaga makan, jaga apa semua tu. Tu cita-cita kita. Ada. Hak tak sakit lagi lah, jaga. Tujuannya, aku bercita-cita nak sembah Allah ni. Kalau kiam lah. Kalau rokok macam biasa lah. Dari ni boleh letak cukup 7 anggota cukup. 7 anggota cukup. Masa bila dia berhenti semayang, mati. Tu cita-cita kita. Badak. Cita-cita kita tak begitu. Bagi yang tak sakit lagi lah, yang sakit tak darah lah nak bawa mana. Ni ada elok-elok lagi ni. Ada. Boleh nak lagu tu pasang je. Ya Allah, bagilah kesempatan padaku, boleh aku semayang sujud padamu macam biasa. Ada. Macam biasa. Tu minta supaya Allah bagi kesihatan pada kita. Apapun kita kena belajar hukum fiqh ni, bagi reti. Itu. Baik. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zahri fil awwalin bi ummil kitab wa suratain wa fi rak'atain al-akhirin bi ummil kitab wa hakadha fil asri wa hakadha fi subhi. Daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca pada sembahyang zuhur dalam rakaat yang pertama dengan ummul Quran serta 2 surah yang lain, dan membaca dalam rakaat yang akhir ummul Quran, Fatihah sahaja. Demikian juga pada sembahyang asar dan demikian pula pada sembahyang subuh. Hadis ini menjadi dalil bahawa membaca surah selepas baca Fatihah dalam sembahyang adalah dituntut oleh syarak. Hukumnya menurut huraian ulama ialah sunat. Sunat. Maknanya kalau kita kalut-kalut, orang pun duk tunggu kita, selesai baca pun tak apa. Baca Fatihah saja. Lepas tu rokok. Bangun, baca Fatihah saja, rokok. Contohnya kalau kita ni qada banyak. Tak ada zaman-zaman dulu qada banyak lah, nak kena qada. Kalau kita buat tu jadi lama. Buat wajib-wajib dah. Allahu Akbar, baca Fatihah, rokok. Tidak, sujud. Bangkit sujud. Bangun pula baca Fatihah, lepas Fatihah rokok. Buat wajib-wajib saja. Nak bagi habis qada-qada hak lama. Boleh? Gitu. Kerana kita dah belajar dah baca surah lepas daripada Fatihah itu hukum dia sunat. Yang wajib pada Fatihah. Wajib Fatihah. Gitu. Tempatnya pada rakaat pertama daripada zuhur, tempatnya pada rakaat yang pertama daripada zuhur, asar, maghrib serta isya, dan pada rakaat kedua subuh, dan Jumaat, dan juga pada sembahyang-sembahyang sunat kecuali sembahyang jenazah. Tak ada baca surah. Jenazah tak ada. Jenazah ni semua boleh sembahyang. Senang saja. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar, sunat. Lepas baca duduk diam je. Kau tak ingat tak apa. Tu imam bagi salam, bagi salam. Habis cerita. Lah ni boleh main mayat dah. Faham tak? Reti main mayat. Tak reti? Hari ni juga reti. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Terus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang baik selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala Ibrahim wa ala sampai fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Cukup. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu, kena tambah, kasihanilah dia. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha. Laki-laki perempuan dia baca sama apa boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh. Jangan hak laki dia baca Allahumma ighfir laha warhamha. Tak boleh, sebalik. Hak laki-laki baca untuk perempuan boleh. Hak perempuan baca untuk laki-laki tak boleh. Faham tak? Sekarang takbir yang ketiga, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Satu je nak kenapa pun. Allahu Akbar. Di Mekah dia tak baca dah. Kalau di Mekah kita baca Allahumma la tahrimna ajraha wala, yang tu sunat. Allahu Akbar, duduk diam. Bagi salam, habis. Boleh main mayat? Boleh, tak ada apa pun, tak ada apa. Fatihah ingat dah. Selawat ingat dah. Yang nak kena baca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Orang yang tu tak boleh ingat lagu-lagu berkajang-kajang ingat. Satu je. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Habis. Satu je nak kena hajat. Engkau dah mak ayah mati teriak sampai bengkak mata-mata, main mayat betul reti. Bapa? Oh, duk teriak di buncun apa teriak? No anak-anak imam mayat tu. Ada imam main mayat. Saya selalu sebut anak-anak jadi imamkan semai mayat ayah dia kalau boleh. Saya kalau orang cari ustaz tolong main mayat mak saya, ustaz pandai dah jadi imam, main ajak jadi imam anak betul. Ni benda-benda yang koman ni tau. Anak-anak tu mayang mayat ayah mak dia koman. Yang kedua hak laki-laki, orang laki-laki saya nampak koman sangat. Koman lah orang laki-laki. Dia ada anak perempuan.
anak perempuan dia nak menikah. Dia pergi wakil kat naik qadi tu. Tolong nikahkan anak saya wakil pada pengemas. Awak hantar angkat nikah ni ni. Belatu pun tak kerti. Muhammad, aku nikahkan dikau dengan anakku, mas kahwin sebanyak RM75 tunai. Hatu pun tak kerti nak kata. Memang pandai gong-gong kedai kopi. Nak kata hatu untuk pandai. Anak kita. Tuhan bagi kelebihan pada kita. Pasal apa kita tak ambil kelebihan tu? Orang perempuan nak beranak punya susah, tapi tak boleh nikahkan anak dia. Bagi kat bapak. Hukum fiqah bagi kat bapak. Baik orang buat tu, kalau aku boleh nikah kau kat sendiri lah orang tua ni. Janganlah kata itu kat dia kan. Tapi yang duk pergi wakil kat orang tu pasal apa? Kita bukan ada dah. Sama-sama dia ada anak perempuan seorang tu je. Puan pergi wakil kat orang. Kita tak ada hak tu. Sedangkan tok qadi tu pun tak ada hak kalau tak dapat wakil daripada ayah dia. Punya besar ayah ni. Benar besar ayah. Tapi tok qadi kata tak apalah, kalau nak wakil kat saya kena akad, pandai pula. Tok qadi, saya Muhammad bin Dian mewakilkan pada tok qadi, tolong nikahkan anak saya. Boleh pula pergi kat tu. Awak tak direct terus ni. Ada, aku nikahkan anak aku nikahkan dikau dengan anakku dengan mas kahwin sekian. Cukup. Takkan apa nak baca pun tak reti. Koman lah, bapak tak boleh nikahkan anak sendiri. Ha? Ketak tu masalah dia. Ketak apa? Itu. Steady ya. Tak? Kita kan bapak yang membesarkan dia, yang wali dia. Wali dia last kali kita nak serah anak kita pada orang. Tahu, waktu akad nikah pula, seorang tak akad gambar. Pak dia duduk di kolong masjid tu. Yang anak-anak duk gantung gambar tu. Gantung gambar tu bukan gantung menantu dengan pak mentua, gantung menantu dengan tok qadi. Gantung gambar. Mana gambar pak mentua hang masa akad nikah tu? Dia duduk di kolong, dia ketak. Komen tak orang lelaki tu. Nampak body ni saya bertaring. Tapi yang tu pun ketak. Saya saja nak pergi pelemah lelaki lagu tu biar dia jadi kemas sikit. Tak boleh. Hang kena akad nikah anak anak kita. Betul orang bini-bini ni abang kena angkat nikah anak dara kita dah nak bagi ke orang. Nada. Kita lah angkat. Abang kata kalau saya ni kalau syarat boleh kat saya angkat dah tapi tak boleh. Saya beranak teruk tak boleh angkat nikah bagi kat abang. Yang abang nak bagi kat orang ni pasal apa? Kata aku ketak. Ketak pun bukan hang yang nak nikah. Panggil. Bapak sendiri. Tu paling baik. Kita bapak dia, kita belah dia. Tahu anak perempuan kita tahu kita nak serah ke orang. Kita nak serah ke orang, dia lain pegang tangan pak mentua dengan pegang naik qadi, dia rasa lain. Dia cuba tengok tau, 2-3 benda hak orang bangga. Dia tu mati siapa jadi imam? Anak dia jadi imam. Oh bangga. Masa hang nikah dulu siapa angkat nikah? Pak mentua kau angkat ni. Nampak tak? Satu kebanggaan. Itu. Nanti hang nak nikah siapa angkat? Pak mentua nak angkat ni rio. Dia ada satu kebanggaan. Faham tak kat situ? Kalau naik qadi ni dia duk angkat selalu dah. Hak tak ada wakil ke, tak ada apa ke, tak apalah. Naik qadi ni tukang isi borang, tukang apa semua gitu gini apa semua. Kuasa angkat nikah tu bapak. Kalau tak ada bapak, abang ataupun adik lelaki. Buat niri. Hal lepas dah lah. Dia kata tak apa anak saya nikah dah. Saya nak buat ke mana? Kena nikah lain lah kot. Nak pergi dapat anak pula. Ada. Angkat sendiri. Yang duk pergi mengaji sana, mengaji sini, apa semua sini. Nak kata lagu tu. Muhammad, aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan anakku. Sebanyak mas kahwin sebanyak RM80 tunai. Payah tak mana sangat nak kata hal tu. Pada. Payah tak mana sangat. Kata sendiri. Kadang-kadang tok qadi suruh hang langkat tak maulah tu. Hang langkat tak mau. Tuan-tuan, anak kita nak serah pada orang. Sebab tu bukan senang. Lebih-lebih anak perempuan dia serba lemah. Serba dhaif. Masa duduk dengan kita jentik pun tak pernah. Kadang-kadang dapat kawan dia terajang. Dia tumbuk.
dia ludah. Tu yang tu tuan-tuan sekalian, kita kena doa banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga orang terima anak kita ni dia bela dengan kasih sayang. Nada. Ada orang tahu anak balik muka ni berah kat sini. Dia kena tumbuk dengan laki dia. Dia habaq kat mak dia jatuh beli ayat. Betul tak? Jatuh beli ayat. Kadang-kadang sampai 7-8 tahun menderita tak habaq. Tak habaq tu. Orang panggil. Sebab tu kalau kita buat kenuri kahwin, kenuri apa, kita kena ingat benda itu kita nak berkat. Bukan fikir nak seronok dundang-dundang gitu apa semua. Kita serah anak kita bagi orang jaga. Ada. Dia serba lemah, serba apa semua. Orang panggil. Kalau dia tak mau dia hantar balik, tak apa dia duduk siksa tu. Ada orang macam tu. Ada. Ada. Orang panggil. Macam mana? Sebab itu sama kita doa yang kedua, biarlah ada keberkatan kat situ apa semua. Yalah masa ada pimina tu serba elok lah kan. Serba elok apa semua di belakang. Anak pula sayang kat mak ayah. Apa benda apa dia tak cerita. Ada. Dia tak cerita. Banyak dilalui begitu. Semua kita minta lah. Orang panggil. Semoga bila kita serah anak-anak kita pada orang, anak kita tu kalau tak kaya pun tak apa, bagi kasih sayang yang cukup. Ada. Masa duduk kita ni, ya Allah, jentik pun tak pernah. Boleh kau orang buat lebih kurang. Banyak. Itu. Jadi hak tu tajuk lain lah. Yang risau pula. Maknanya hidup kita ni kena banyak mendekatkan diri dengan Allah. Pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala kita kena banyak-banyak minta. Itu. Jadi yang ke-8-nya menyaringkan bacaan sembahyang yang tertentu dan membaca dengan perlahan pada sembahyang yang lain. Jadi contoh dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a wa arzaqan wa amalan salihan sa'adatan daran husnul khatimah wa rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.